first order differential equation dalam bahasa Melayu disebut sebagai persamaan pembezaan. Dia adalah lanjutan daripada subtopik chapter 1 lah, integration. Okay, so dia actually menggunakan konsep yang sama lah. Kita nak mendapatkan balik function yang asal tu, yang kita dah differentiate kan. Alright, so kita pergi kepada subtopik 2.1, separable variable ataupun pemboleh ubah terpisah. Okay, saya harap you boleh dengar. Kalau tak dengar, you all raise hand lah. Okay, so 2.1, separable variable, maksudnya pemboleh ubah yang boleh dipisahkan lah. Maksudnya, sebagai contoh, ada beberapa contoh dekat sini. Okay, sebelum tu, just introduction saja dulu. Ini adalah introduction, kita nak kenal contoh-contoh differential equation sebelum kita cuba solve soalan yang melibatkan separable variable. Okay, seperti biasalah. Okay, contoh-contoh macam saya bagi ni lah. Ni dx, dy dx plus x equal to xy kan. Ni adalah contoh-contohnya lah. Ini pun juga contoh-contoh separable differential equation. Okay, so sebelum tu kita nak kenal dulu order dia dulu. Contoh ni kita tahu dia order dia berapa, apa dia punya order, apa dia punya degree dia. Okay, ni peringkat dia order. So order ni kita nak tengok dekat mana? Kita tengok dekat highest derivative in the equation tu. Okay, macam yang ini highest derivative dia adalah dy dx. So itu adalah first derivative dia kan. Apa maksud? First order. First order. Example yang kedua tu, ni sampai second differentiation kan. Itu disebut sebagai second order. Kalau kita differentiate lagi, ada kuasa 3 kat situ. Itu bermaksud third order. Okay, itu maksudnya order lah melihat kepada highest derivative. Ni just introduction saja, nak kenal persamaan tu order dia berapa. And then dari segi degree pula, macam mana nak tahu degree dia? Okay, degree of differential equation is determined by the index of the highest derivative in the equation. Okay, kita tengok dulu. Dekat sini yang paling tinggi dia punya derivative apa? Ni adalah dy dx kan? Dy dx. So, dia punya power tu berapa? 3. Maksudnya, degree dia 3. Maksudnya ini adalah first order, degree dia 3. Okay. Second example, dari segi order kita akan tengok dia punya highest derivative kan dekat sini. Ini adalah highest derivative dia. Ada kuasa tak kat situ? Kuasa 1 je. So degree dia 1. Degree dia only 1. Bukan tengok dekat 4 ni. Bukan. Salah. Kita tak tengok dekat 4 tu. Sebab itu baru first derivative. Kita tengok dekat yang paling highest derivative. Okay, untuk yang third example, example yang ketiga, yang ini mana differentiation paling tinggi? Ni kuasa 3 ni. Itu adalah differentiation paling tinggi. Third order, sampai third order. So dia punya degree dia 4 degree. Okay, 4 degree. So kalau kita tengok example-example yang sebelum ni, macam example yang saya bagi masa awal-awal ni, yang ni semua adalah first degree lah. First degree sahaja. Dia tak sampai kepada second ataupun third, ataupun lebih lah. Okay, alright. But ni yang penting tu. Dalam chapter ni kita hanya fokus untuk solve first order sahaja. First order degree dan juga first order saja. So yang ni saja yang kita akan tengok dalam topik ni. First order dan juga first degree differential equation. So tak sampailah sampai fourth. Kalau you nak belajar lebih yang itu, nanti masa kat degree ambillah meja matematik, insyaAllah you akan belajar. Ini satu kursus differential equation, satu subjek nama dia differential equation. Okay, so sebenarnya kita cerita lagi, ini cerita lagi, belum lagi method lagi. Okay, tadi kita dah kenal order, kita dah kenal degree bagi differential equation. Next kita nak kenal lagi differential equation tu apa. Okay, itu yang kita nak kenal.
So sebagai contohnya, sebelum ni you belajar kalau you ada contoh y equal to x kuasa 3 tambah 4 for example kan. Bila you differentiate you akan dapat macam ni. You akan dapat dy dx equal to 3x kuasa 2. Contohlah, sebelum ni mungkin kamu ada persamaan y equal to x kuasa 3 tambah 4 for example kan, plus 4. Bila you differentiate you akan dapat yang bawah tu kan. So sebenarnya yang bawah ni kita boleh kategorikan sebagai differential equation lah. Kita akan kategorikan dia sebagai differential equation. Degree berapa? 1 degree. Order berapa? First order dan juga first degree. Tengok kat mana? Tengok dekat ni. Ni. Alright. So apabila kita nak solve differential equation, sebenarnya apa? Sebenarnya masih lagi menggunakan konsep integration sebelum ini. Sama je. Kita nak dapatkan semula yang asal ni. Nak dapatkan semula yang asal tu. Macam proses integration lah juga. Okay. So jangan confuse pula apa beza yang integration dengan yang ini. Okay. Dia lebih kurang je konsep dia. Nak dapatkan balik benda yang asal. Tapi soalan dia punya persamaan tu dia bercampur-campur sikit. Tu kita ada teknik untuk nak solve dia. Okay. Tapi you orang yang akan belajar dua teknik lah. Satu separable, satu lagi guna teknik integrating factor. Ada dua teknik yang you orang akan belajar. Okay, so bila you solve differential equation ni, bila kamu selesaikan dia, nanti kamu akan dapat jawapan yang ini. Y equal to x cube, constant macam biasalah kita tak tahu kan. So y equal to x cube plus c. Dan bentuk ini dinamakan general solution. Punya saya nak nama general solution. Sebab dia untuk semua nilai C lah, apa-apa nilai C. Dia disebut sebagai general. Tetapi kalau soalan itu dia bagi condition ataupun dia bagi boundary dia kan, dia bagi condition. X dia berapa, Y dia berapa. Jadi kita boleh dapat nilai C tu. Dan kalau kita dapat nilai C tu, persamaan yang kita dapat itu dah jadi particular solution. Nampak tak beza dia? Tadi general tu kita hanya stop sampai dapat C plus C saja. Nilai C kita tak tahu. Tapi bila kita solve lagi, sebab kita ada diberi syarat ataupun ada diberi dia punya boundary dia, boundary condition, kita akan dapat nilai C. Nilai C, bila kita dapat nilai C, kita dah ganti balik. Yang complete solution tu, itu disebut sebagai particular solution of differential equation. So sekarang ni kena jelas sekarang tadi you dah belajar order apa dia, you dah belajar apa ni, degree dia apa, dan sekarang you dah belajar general general solution tu apa, dan juga particular solution. So jadi kalau soalan tanya find general solution ataupun state general solution, you kena tahulah apa benda jawapan general solution. Kalau dia tanya particular solution, you kena tahulah nak buat sampai mana. Sampai habis particular solution. Itu introduction untuk differential equation. Dia sama je macam integration sebelum ni. Teknik integration pun semua kita akan pakai dekat sini. Alright. So next, ni teknik-teknik dia. Ini adalah one of the teknik, iaitu kita akan guna teknik separable variable. Maksudnya apabila kita jumpa equation tu, differential equation tu, kita boleh nampak persamaan itu boleh pisahkan x, y. Itu yang kita maksudkan dengan separable variable. Sebagai contohnya lah, equation in the form dy dx itu fx dy kan, is called separable differential equation. Kenapa? Kerana kita boleh asingkan yang nanti dx ini akan dialihkan sebelah kiri, dx ni akan dialihkan ke sebelah kanan lah, macam itu. Maksudnya kita asingkan y sebelah, x sebelah. Kemudian kita akan buat integration both side untuk dapatkan semula persamaan yang kita nak. Itu disebut sebagai differential equation by using separating the variable. Kita cuba pisahkan pengubah dia lah, dia punya variable. Kita tengok one by one example. So I think better I write lah. Biasa saya tulis. Sekejap saya gunakan whiteboard. Saya stop sharing sekejap.
Okey, saya share saya punya whiteboard. Kau boleh nampak kan saya punya whiteboard? Okey, kita bincang semua. Kita bincang semua. Ada lima example kat situ. Kita akan bincang semua. Okey, kalau tersangkut terus angkat tangan ya. Ini teknik-teknik lah nantilah. Okey, asal tersangkut je terus raise hand. Nanti saya cuba slowkan. Okey. So yang first, dy dx equal to 2yx. Okey, nampak tak kat sini? Ada dua benda je kat sini. Kiri ada satu benda, kanan pun ada satu benda je. Maksud macam bentuk macam ini, kita mampu pisahkan. Bermaksud kita boleh asingkan x, kita boleh asingkan y. Biasanya dx ini kita akan gerakkan ke kanan. Okey? Dan pemubah x yang sebelah sini kita akan gerakkan ke kiri. Okey, atau sorry, y, x pula, sorry, y ni kita akan gerakkan ke kiri. So dalam kes yang sekarang ini, okey, dalam kes yang sekarang ini, okey, dy kekal berada dekat sebelah kiri. Okey, dx you crosskan ke kanan, okey, ni dah selesai dah yang sebelah kiri. Yang sebelah kanan on your right ni 2y. Okey, y ataupun 2y sekali pun boleh, tak ada masalah. Katalah saya nak ambil y sahaja. So ni kat di 1 per y lah sebelah sini sebab dia bawa ke sebelah kiri. Ni akan tinggal 2x. Boleh boleh juga nak ambil 2 tu ke bawah, tak ada masalah. Boleh. Tapi biarlah 2 tu ada kat atas. Biar dia bukan berada di pecahan. Lebih mudah kita buat penyelesaian. Okey, so bila macam ni, ni kamu dapat markah dah sebab kamu dah pandai pisahkan dia punya, pun boleh ubah. So step berikutnya adalah kita akan buat integration, tambah aja cacing kiri dan kanan. Nampak? Itu je. Kita akan buat integration. Kenapa? Untuk dapatkan kesamaan yang kita nak, iaitu general solution. Okey? So integrate lah macam biasa. Integrate 1 over y. Nampak tak? Dia fungsi bawah dapat atas kan? So ln y. Okey? Ln y. Kemudian modulus tu ada, kalau letaklah, tak letak pun tak ada masalah dalam topik ni. Dia tak ada benda, tak ada isu sangat. Okey, so 2x itu 2 boleh letak kat luar, you hanya integrate x saja, so you akan dapat x kuasa 2 saja. Betul tak? 2 dengan 2 nanti cancel kan? Tambah c. Constant tak kisah, you nak guna simbol lain tak apa, simbol a ke, simbol k ke, tak ada masalah, boleh. Kita faham k itu adalah satu constant, okey? Tapi yang standard kita pakai c lah. C. So seelok-eloknya kita cuba jadikan y itu sebagai subjek. Kita cuba jadikan y sebagai subjek. Sebab ada setengah kes memang tak boleh jadikan y itu sebagai subjek. Kita biarkan saja macam ni saja. Tapi macam kes ini boleh, boleh, kita boleh asingkan lagi. Nampak teknik dia? Okey, first kita tengok ni nak hilangkan ln. Apa yang kita buat adalah kita akan eksponenkan kedua-dua belah, everything on your left, everything on your left. Nampak tak cara fikir ni? Okey, bukan buat satu-satu macam tu. C ada kat atas macam itu. Sekarang ni C tu ada kat atas tu. Okey. Alright. So next, apa lagi kita akan buat? Selesaikanlah. So kita akan dapat E ln, habis tinggal Y saja. Yang ini E kuasa X kuasa 2. Okey, E X kuasa 2 darabkan dengan E C. Sebab tambahkan kita boleh pisahkan macam itu, betul tak? Betul tak kita boleh pisahkan macam itu, E C. Okey. So yang E C ni kita kena tukar. Sebab E ni constant, C pun constant. Kita tukar constant baru, new constant. Jadi ini akan jadi Y equal to, contohlah saya nak ambil simbol lain, saya nak ambil K ataupun ambil C besar pun boleh. K E X kuasa 2. Boleh, tak ada masalah, nak ambil simbol C besar pun boleh. Dalam note saya guna capital C. Okey. C K E X kuasa 2. Kita note sikit lah, where K equal to E C. So bentuk inilah dinamakan sebagai general solution. General solution. Nampak boleh faham sini ke sini? Sebab yang ini adalah tambah, so dia akan jadi darab lah bila kita pecahkan dia punya indeks ni. Alright. So ini adalah example A. Okey, saya harap you jelas. Ini adalah penyelesaian dia. Alright. Kita tengok example B. Okey. Untuk example B, dy dx equal to
1 plus x over y squared. Okey, so sama juga dy kita kena kekalkan sebelah kiri sebab dia ada dekat atas, dx tu naikkan ke sebelah kanan. Okey, dx. Alright, so yang sebelah kanan yang mana ada y, kita pisahkanlah, sebab nampak ni kita pisahkan. Akan jadi berada di atas lah, y kuasa 2. Manakala 1 plus x, dia stay lah. 1 plus x, kita letak bracket. Next step, apa kita buat? Nampak tak? Kita dah pisahkan tu. X, X, Y, Y. Biasanya Y sebelah kiri, X sebelah kanan. Biasa macam itulah. So ini kita boleh letak simbol integration sahaja both side. Okay, so now kita akan buat integration. Ini akan jadi Y kuasa 3 per 3. Okay, sebelah kanan integrate 1 akan dapat X. Okay, integrate X juga akan dapat X kuasa 2 over 2 tambah C. Okay, nak letak K boleh tak? Boleh tak nak simbol lain? Bosan pakai C, pakai K. Boleh, tak ada masalah. Constant kan? Constant saja. Boleh Okey, ini baru selesai integration. Tetapi kalau boleh kita nak jadikan Y sebagai subjek. Tetapi dekat sini kalau you lihat ni adalah kuasa 3. Kuasa 3 kalau ke kanan, dia akan jadi cube root. Punca kuasa bagi 3 kan, dia agak kurang cantik. Tapi kita biarkanlah Y kuasa 3 tu dekat situ. Mungkin kita boleh hilangkan pecahan sahaja. So dekat sini, apa yang saya buat adalah saya jadikan Y cube sebagai subjek. Y cube equal to 3x plus 3 over 2 x squared plus C terus. Kenapa? Sebab 3 darab K, kita akan dapat constant baru. Iaitu C. Buatlah note sikit. Where C equal to 3K. Sebab K constant, 3 juga constant. So you letak sahaja constant baru. New constant C. Okay? So ini dinamakan sebagai general solution. Boleh nampak tak macam ni? Kita nak jawapan kita tu cantik. Kalau kuasa 3 ke kanan bukan tak boleh, boleh. Tetapi kurang cantik lah sebab dia cube root kan. Alright, ini adalah jawapan bagi example B. Kecuali soalan dimension lah, jadikan Y sebagai subjek, itu memang kena pindahkan juga. Alright, kita pergi ke example C. X dy dx equal to y plus 2xy. Okay, so example yang ini nampak ada satu pelik sedikit sebab sebelah kanan ni ada 2 ungkapan dekat sini. Ada 2 ungkapan. Tapi dekat situ walaupun dia ada 2 ungkapan, kalau you perasan, y tu boleh difaktorkan. Y tu kita boleh factorize. So, maksudnya y tu kita faktorkan, ini akan jadi 1 tambah 2x. Okey, perasan tak 1 tambah 2x. Dan ini kekal lah dy dx kan. Okey, so sekarang ni macam mana kita nak pisahkan? Okey, macam biasalah, dy ni kekal lah. Dx tu gerakkan ke kanan, dx. Alright, kemudian yang x ni kena alih ke bawah jadi over. Y tu alih ke sini akan jadi 1 over y. Okay, so 1 plus 2x ni stay sebab kawan dia dx tu over x. Mana datang x ni yang sebelah kiri tu, alih ke kanan dia akan jadi over. Alright, sampai situ. Sampai sini kamu dah dapat markah sebab kamu dah pandai pisahkan. Pisahkan x, variable x dan juga variable y. Okay, kemudian tambah saja simbol integration. Sekarang kita akan buat integration lah. Kita akan buat integration. Alright, integrate 1 over y, semua orang tahu ln yang bawah. Sebab differentiate bawah dapat atas. Ln y. Simbol modulus terpulang, nak letak-letak, tak letak pun tak ada masalah. Okey, yang sebelah kanan ni macam mana kita nak integrate? Yang ini kita boleh pisahkan tu kan, pisahkan dulu. Okey, sebelah kiri dah integrate, sebelah kanan belum, simbol tu masih kekal. Okey, 1 over x tambah 2 over x dia akan dapat 2 dx. Betul macam tu ini saya cuba pisahkan dia punya formula ubah bab waktu single kan. Okey, so now integrate 1 over x baru dia akan dapat ln x plus integrate 2 dia akan dapat 2x. Okey, plus letak satu constant, letaklah k ke tak ada masalah ln y equal to ln x plus 2k plus 2x plus k. K tu adalah constant. Sebab perlu constant sebelah kanan.
Kenapa sebelah kiri ni kita integrate, kita tak letak K? Kenapa tak letak K? Kita tolak habis. Tak perlu kita letak sebelah aja. Biasanya kita akan letak sebelah kanan sahaja. Okay? Alright, so sekarang ni saya rasa kat sini kita boleh jadikan Y sebagai subjek. Bagaimana? Kita eksponenkan everything left and right. So eksponenkan sebelah kiri, kena tulis macam ni ln X plus 2X plus K. Okey, nampak? Saya buat step by step ni. Alright. So sekarang apabila kita dah eksponenkan both side, E ln Y ni akan dapat Y lah. Okey, yang ini sebab tambah, ini pun tambah, ini juga tambah. So eksponen ni boleh dipisahkan dengan menulis sebagai darab. E 2X darab E bawah K. Okey, yang ini kita boleh ringkaskan sebab E ln boleh cancel, dia akan dapat X. E kuasa X dia tak boleh ringkas dah. Tulis saja balik. Okey, manakala E kuasa K tu dia jadi constant baru. Sebab K constant, E juga nombor constant constant. So dia constant baru. Letaklah kat sini C ke. So dapatlah Y equal to CX E 2X. Tambahlah sikit. Where C equal to E to the power of K. Okay, saya harap you faham. Ini dinamakan sebagai general solution. Okay, general solution. Boleh tak kita dapat particular solution daripada soalan ini? Tak boleh. Sebab apa? Boundary condition dia tak bagi. So kalau dia bagi boundary solution, baru kita boleh solve. Okay, saya harap you dah dapat dia punya cara, rentak dia, flow dia. Dia senang ni, tapi ni sangat senang. Alright. Next, example D. Example D dengan example E, yang ini diberi boundary condition dia. Jadi kita dapat cari sampai particular solution lah. Macam ini kita hanya dapat cari sampai general saja. Okay, general solution je. So kita pergi pada example D dan juga example E. Okay, untuk example D, 1 plus X dy dx equal to Y. Okay, given that Y equal to 6 when X equal to 2. Okay, Y equal to 6 when X equal to 2. Kadang-kadang dia tulis macam ni, kadang dia tulis Y2 equal to 6. Sama lah, ni maksudnya X2 Y sama dengan 6 lah. Maksud yang sama lah tu, kadang-kadang soalan tulis macam tu. So you kena faham lah, benda yang sama. Okay, misalnya Y equal to 6 when X equal to 2. Alright, so ni macam ni kita nak solve ni. Ini memang nampak jelas lah kan. Dy dx ni kita boleh letakkan kat sebelah kanan. Okay, Y ni mesti bawa ke kiri jadi 1 over lah. 1 plus X pun bawa ke kanan dia akan jadi 1 over. 1 over. Boleh kot? Saya rasa boleh. Ini adalah dinamakan sebagai separable. Kita boleh pisahkan X, Y, Y. Okay. So, tambah saja. Simbol integration. Okay, so next part kita cuba integrate. So, integrate 1 over Y, ln Y. Integrate 1 over 1 plus X, sama juga. Kamu akan dapat ln juga. Sebab differentiate yang bawah tu, kamu kat atas kan, betul tak? 1 plus X, differentiate dapat 1 kan? Dapat 1 juga. So, yang akan dapat ln 1 plus X. Tambah saja constant, C. Tak ada masalah. Nak tak simbol lain pun tak ada masalah. Okay, ln Y equal to ln 1 plus X. Jadi, bila sampai dekat sini, ada dua cara sebenarnya. Satu cara boleh ganti terus. Satu cara lagi adalah cari dulu Y sebagai subjek. Jadikan dulu general solution. Terpulang lah. You nak buat teknik yang mana. Jawapan dia adalah sama. Tapi di sini saya nak tunjuk dua-dua cara tu. Terpulang you nak pakai teknik mana. Okay, so katalah saya nak jadikan Y sebagai subjek dulu. So saya kena eksponenkan both side lah. Saya kena eksponenkan both side. Okay, so E ln Y sama dengan E ln 1 plus X plus C.
Okey, E ln Y adalah Y. Yang ini E ln 1 plus X. Jangan cancel lagi sebab ada plus C kat situ. Sebab ni ada dua term kat sini. Ada dua benda. Terpisah dengan tambah. Sejak kali darab EC. Okey. So Y sama dengan, sekarang dah boleh cancel. E dengan ln, dia akan jadi 1 tambah X. EC tukar constant baru. Nak pakai capital C ke, nak pakai K ke, tak ada masalah. Katalah saya nak pakai K. Boleh. K 1 tambah X. Where K sama dengan EC. Okey, sampai situ. Lepas tu kita dah tahu nilai X dengan Y. So nilai K tu kita boleh cari. Okay. So when X equal to 2, Y equal to 6, gantilah dalam general solution. Yang ni baru, yang ni adalah general solution. Okay. So 6 equal to K 1 plus 2. So K equal to 1 plus 2 is 3. 6 divided by 3 is 2. Betul 2. Okay. So dapat K sama dengan 2, maka kita dapatlah particular solution. Okay. Therefore, okay, particular solution, okay, adalah Y equal to 2, 1 plus X. Dan ini disebut sebagai particular solution. Okay, yang ini disebut sebagai general solution sebab constant kita tak tahu lagi. Alright, boleh faham Ini teknik yang pertama. Kita jadikan Y sebagai subjek dulu. Okey. Bagaimana juga pula dengan teknik kedua, second teknik. Second teknik, bila sampai dekat situ, saya terus ganti. Boleh juga, saya cari C dulu. Okey, boleh juga. So contohnya when X equal to 2 and then Y equal to 6. Saya akan dapat nanti ln 6 salinlah dalam nota pun tak ada benda ni saya tambah je ln 6 ln 1 plus 2 plus C. So ni akan dapat ln 6 equal to ln 3 plus C. Okay, so C sama dengan apa? Ln 6 minus ln 3. Okay, boleh dapat tak nilai kat situ? Okay, ln 6, okay, minus dengan ln 3 kan. Ya, dapat point maksudnya 0.6 something. Ataupun kat sini boleh combine sebenarnya. Ln 6 ni tolak 6 bahagi dengan 3. So dia akan dapat nanti ln 2. So C sama dengan ln 2. Kita boleh combine kat situ. Okay. Samalah Alright. Saya tak recommend you convert dalam bentuk decimal. Biarkan dia macam tu. Okay, so ganti semula dekat soalan. Dia akan dapatlah nanti ln Y sama dengan ln 1 tambah X plus C adalah ln 2. Tapi tak siap juga sebab tetap kita nak jadikan Y sebagai subjek. So kita eksponen both side juga. Benda yang sama je. Jadi method ganti dulu ataupun ganti kemudian saja kita highlight kat sini. Jadi akan dapat Y. Ini boleh pisah dulu. Darab E ln 2. So E ln cancel. Kita akan dapat 1 plus X. E ln 2 adalah 2. Letak kat depan. Okay. So sama juga. So teknik yang sebelah kanan ni pun boleh. Teknik yang sebelah kiri pun boleh. Tapi saya rasa nampak macam example ini mudah yang sebelah kiri. Okay. Alright, itu example D. Okay. Satu lagi example supaya kita faham betul-betul nak dapatkan sampai particular solution. Okay. Example E. Example E adalah X square plus Y square dy dx equal to 0. Okay, given that Y equal to 3 when X equal to 0. Okay, itu soalan dia. Pendek je, soalan dia memang pendek-pendek je. Sebab dia separable ni dia memang gitu, pendek-pendek je. So, bentuk macam ini, apa kita nak buat? Jadi kita nak faktor kan tak boleh, kita bawa lah X kuasa 2 tu ke sebelah kanan. Okay,
Dan lagi satu yang dia punya boundary yang dia bagi ni, ataupun dia punya syarat yang dia bagi ni, condition ni, boleh juga dibaca macam ni, kalau dia macam ni maksud yang sama, iaitu y kosong sama dengan 3. Itu maksud sama, maksudnya x kosong, y 3. Itu maksud dia. Alright. So next, kita asingkan dulu. Okay, dy dx equal to negative x kuasa 2. Okay, dah alihkan ke kanan dah. Sekarang ni bawa dx je ke kanan. So y kuasa 2 dy equal to negative x kuasa 2 dx. Next step, tambah integration je. Nampak tak? Senang je kan? Ini disebut sebagai separable. Benda yang boleh dipisahkan. Nampak tak? Sebelah kiri semua y. Sebelah kanan semua x. Okay, so kita continue integration. Y squared, kita akan dapat y cube over 3 equal to, yang ini kita akan dapat negative x cube over 3 plus, ni lah aku nak letak c. Boleh, ikut suka. Okay, next. Okay, next step. Nak darab dengan 3 dulu? Boleh. Tak nak darab? Boleh. Dalam nota saya tak darab. Tapi kalau ada yang nak darab dulu, okey tak apa, kita try. Lain sikit pada notes. Okey, so y cube darabkan dengan 3 akan dapat negatif x kuasa 3 tambah k. Where k sama dengan 3c. Boleh darab dengan 3 kan? Sebenarnya 3c. Tulis k cukup. Dia adalah new constant, constant baru. Dapat ni? Okey, contoh nak ganti sekarang. Ini tak perlulah jadikan y sebagai subjek sebab kuasa 3 tu bawa ke sana tak cantik. Kita nak something yang cantik. Okey, so when x equal to 0, okay, when x equal to 0 and then y equal to 3, so gantilah. So 3 cube equal to negative 0 cube plus k. So k equal to 3 cube is berapa? 27, right? 27. Okay, so tergantilah. Terganti. So y cube equal to negative x power 3 plus 27. Okay, done. Ini dinamakan. Tapi kalau negatif agak-agak tak cantik, boleh alihkan. Nak cantik kan? Kita sentiasa nak sesuatu yang cantik kan? Boleh, tak ada masalah. 27 pun cantik. Tak ada negatif. Ini dinamakan sebagai particular solution. Kalau kuasa 3 ni ke sebelah kanan dia tak cantik, dia jadi kuasa pecahan, kuasa cube root dia tak cantik. Okay, alright, ini yang kita nak. Dan ini adalah disebut sebagai kaedah separable variable. Maksudnya soalan itu kita tengok dulu, kita tengok function tu boleh tak kita pisahkan. Tapi ada case yang tak boleh. Baru kita pergi ke second method yang saya nak ajar sekarang. Okay, so sebelum saya pergi ke second method, dalam note you page 3, saya ada bagi beberapa exercise. Ada 3 exercise kat situ, A, B, C. Dekat A tu ada lagi anak lagi 4 lagi soalan. Cuba semua. Okay, cuba semua. Semua ni adalah teknik separable variable. Okay. Okay, kita pergi ke next part. Okay, kita pergi ke next part. Okay, saya nak share notes. Okay. Kita pergi yang ini pula. First order linear differential equation. Dia bagi nama je satu topik. First order linear differential equation. Okay. Tapi teknik yang dalam satu topik ni adalah kita akan menggunakan integrating factor untuk selesaikan first order linear differential equation dalam bentuk yang ini. Dalam bentuk yang ini. Bentuk ni. Okay? Bentuk yang itu. Jadi bila dapat soalan, tengok soalan, oh yang ini kita tak boleh nak pisahkan x, tak boleh nak pisahkan y, tak boleh. Tengok, boleh tak kita adjust equation itu dalam bentuk yang ini, dalam bentuk yang ini. Bentuk ini yang dinamakan sebagai integrating factor.
Sekarang saya sebut IF je, sama itu integrating factor. So ada 3 major step. Ni sebab saya kata 3 major step. Sebenarnya ada lebih stepnya. Ini yang major, 3 major step. Yang pertama, kita akan cari dulu integrating factor. Kita akan cari dulu integrating factor. Okey, sekejap ni. Ni. Kita akan cari dulu integrating factor. Apa formula dia? Ini. Yang ini ni adalah formula. Ingatlah, hafallah. Memang tak diberi. Vx equal to exponent kuasa dia tu integrate Px. Px tu ambil dekat mana ni? Sebelah y ni. Ingat ni, yang ini mesti y sebab sini dy kat situ. Dy situ mesti y. Bawah ni kita differentiate terhadap x. Semua formula ubah x berada di sebelah kanan equation. Nampak semua x berada di sebelah kanan equation. Perasan tapi formula ubah x masih lagi ada, tapi sebelah y tu. Maksudnya y tu ada satu je kat situ. So kita punya integrating factor ambil yang px ni, yang sebelah y tu. Kita cuba integratekan, letak eksponen. Ini adalah formula yang kamu kena ingat. Formula yang kamu kena ingat. Alright. Okay, so lepas kamu dah dapat dia punya Vx ni, ataupun kadang-kadang saya tulis IF je, integrating factor kan, integrating factor kalau Vx ikut apa. Okay, Vx itu kita darab ke semua tempat ni. Yang persamaan yang saya bagi ni, persamaan ni, okay, kamu kena darabkan semua sekali. Ada 3 tempat kamu kena darabkan. Okay, 3 tempat. Nampak? Ni. Di sini ada satu tempat yang kita darabkan ni. Ni. Okey, ni ada juga yang ni. Darab ketiga-tiga. Kedudukan dia tak kisah. Tak belakang ke depan tak ada masalah. Okey? Alright. Dan apabila kita dah darabkan ketiga-tiga tempat tu, yang sebelah kiri on your left automatik akan jadi macam ni. Automatik akan jadi differentiation of integrating factor darabkan dengan y. Mana dapat ni sebenarnya? Dapat ni adalah daripada formula product rule sebenarnya. Yang ini sebenarnya kalau you buat product rule akan dapat balik yang kat atas tu sebenarnya. Okey, tapi kita nak mudahkan kita hafal je. Kita hafal je. Maksudnya daripada bentuk ini dapat bentuk dx, ini adalah kita punya integrating factor, darabkan dengan y. Okey, yang sebelah kanan kita ringkaskan saja. Okey, ringkaskan saja. Dan step yang ketiga, ini major step yang ketiga, kita akan integrate both side. Maksudnya kedua-dua belah ini kita buat integration. Okey, maka akan dapatlah penyelesaiannya. Okey. Tak apa, kalau kurang jelas dari segi major step ni, kita tengok step by step. Okey, saya akan bincang soalan itu step by step. Jadi, major step yang pertama adalah cari integrating factor. Yang kedua, darabkan dan tukar dalam bentuk yang saya nak tu. Okey, step yang ketiga, kita integrate kiri dan kanan, both side. Alright, so kita tengok example one by one. Saya ada bagi kat situ 5 example. Okay, kita try malam ni ke semua ke 5 example tu. Boleh kot dia buat sikit. Okay. Okay. Sekejap ni saya share screen. Okay, A dy dx plus y equal to x plus 1. Okay. Yang ni macam mana ni? Kalau kita nak buat separable, memang tak boleh. Macam mana nak jadikan y berada di sebelah y? Memang tak boleh. Nak asingkan x, memang tak boleh. Ini memang kalau tengok pun saya tahu. Memang tak boleh pakai metode separable. Tetapi bentuk ini dah ada bentuk
apa ni, boleh menggunakan metode integrating factor. Perasan tak yang ini adalah dy dx ni adalah kan dy dx. Dy dx ni sama tambah px, y dah ada dah kat situ. Px ni satu lah. Yang ni semua qx. Ini semua adalah qx ni. Ini semua adalah qx. Semua ni adalah qx. Ni. Kenapa apa maksud qx ni boleh ubah x? Kenapa px dalam ni mungkin ada x kat dalam tu. Kalau tak ada tak apalah. Okey. Dan y ni single macam ni. Nampak tak? Y. Jadi dekat sini px dia adalah 1, qx dia adalah x tambah 1. Ini adalah qx. Alright. So ini adalah bentuk yang kita boleh gunakan metode integrating factor. Okey, step yang pertama. Okey, step yang pertama, okey, first step, tadi saya kata jadikan dia dalam bentuk umum tu dulu, dalam bentuk yang kita nak, dan dah memang pun dia macam tu. Maksudnya kalau sekarang disusun, kadang-kadang soalan tu dia saja trick, dia buat macam ni. Dy dx sama dengan x tambah y, x tolak y tambah 1 sebagai contohnya, kan. Jadi kamu alihkanlah ini ke sana. Dapatlah bentuk yang kita nak ni, x tambah 1. Okey, ini kebetulan dah yang bentuk tu dah. Tak perlulah lagi, Okey, so sekarang ni step yang pertama kita akan cari dia punya integrating factor. Okey, integrating factor. Apa formula dia? Vx sama dengan eksponen. Mana datang eksponen tu? Tu formula dia. Formula dia eksponen integrate px. Px ni apa? 1. 1 lah. Dx. Okey, dx. Alright. Kadang-kadang soalan ni nakal. Dia cuba terbalikkan dx dy. Maksudnya benda ni semua terbalikkan lah. X dy lah, itu je lah. Okey, so ini kalau kamu selesaikan integrate y akan dapat x. Okey, ex. Inilah dia integrating factor. So step yang kedua, apa yang kamu buat adalah you darabkan semua sekali dekat 3 tempat ni. 3 tempat. So ini akan jadi ex dy dx tambah ex times y equal to ex x plus 1. Okey, boleh sampai situ? Okey. Nampak integrating factor ni darab dekat 3 tempat ni. 1, 2, 3. Okey. Darabkan semua sekali. Ini dapat markah tu kat situ. You cari integrating factor you dapat 1 markah. You darabkan pun you dapat markah lagi. Okey. Next. Kita nak ringkaskan. Yang sebelah kanan dia boleh buat apa? Memang macam itulah. Yang sebelah sini ni, okey, sebenarnya boleh ditulis sebagai hasil pembezaan differentiation of integrating factor darab y. Macam mana dapat tu? Okey. Saya punya konsep saya hafal je. Maksud saya, yang ini adalah kita punya integrating factor darabkan dengan y. Mana datang y? Memang formula ni tu, y. Okey, memang kita gunakan y ni kan? Y. Saya hafal je integrating factor darabkan dengan y. Ini teknik Tapi kalau kamu nak tahu juga sebenarnya ini adalah jawapan atas tu adalah reverse daripada UV. Perasan tak? Kalau ini adalah U, ini adalah V. Perasan tak? Ini adalah U, ini adalah V prime. Okey? Dan ini adalah V, ini adalah U prime. Tambah. Kan product rule sebenarnya. Daripada formula product rule dapat yang ini. Tapi kalau you nak fikir pada produk ke sini susah. Jadi cara hafalnya senang je. Integrating factor yang kamu dapat tu darab je dengan y. Okey? Itu teknik dia. Ini ex x tambah 1. Alright, sampai situ settle ni. Okey, dah dapat sampai situ. Okey, next step kita akan pergi ke step yang ketiga. Kita nak dapatkan dia punya itu, kita perlu buat integrate. Kita perlu integrate kiri dan juga kanan. Okey, so kita tulis balik je. dx ex y dx sama dengan integrate ex x tambah 1 dx. Perasan tak apa yang saya tambah? Kalau tak perasan saya padam dulu sekejap. Okey, saya padam. Benda yang sama,
Benda yang sama, saya tambah simbol integration dx. Saya tambah simbol integration dx. Itu dia yang saya buat. Okey, maksudnya saya dah faham tu, saya nak buat integration. Okey, next, differentiate. Differentiate benda ni, integrate semula. Mestilah dapat benda yang sama. Tak payah fikir lagi dah. Okey, sebab kita integrate apa benda yang kita differentiate. So, of course dapat benda yang sama. Jangan dipending kepala. Ambil je benda tu terus. Okey, dan seterusnya, cuma jangan sini ke sini. Itu tak boleh. Mesti tunjuk step, 2 step tu. Alright, so seterusnya yang ini, tak apa, kita tulis dulu. X plus 1 dx. Yang ini kita kena fikir. Macam mana kita nak buat integration. Boleh tak kita integrate terus? Saya rasa tak boleh. Okey, apa yang saya nampak kat sini adalah menggunakan by part. Substitution pun saya nampak tak boleh solve. So kita akan menggunakan by part. Alright, so yang ini kita akan guna method by part. So U apa? Kalau ikut petua Lopez, log, ada polinomial. Yes, x plus 1 adalah polinomial. So U adalah x plus 1. Automatic balance iaitu selebihnya dv adalah e kuasa x dx. Okay, dan ini kita differentiate du dx equal to 1. So du equal to dx, du sebagai subjek. Dan ini kita integrate, ingat balik by part integrate ex dx, ini akan dapat v, ini akan dapat ex lah. Integrate ex is e power of x. Okay, so seterusnya kita sambunglah. Okay, so nanti dalam formula by part, u adalah x plus 1 v e kuasa x minus v e kuasa x du dx. Boleh Okey, itu formula by part. u v minus integrate v du. Itu formula. Okay, next kita cuba habiskan x plus 1 ex minus integrate ex adalah ex lah, plus c. Itu constant dia. Okey. Saya rasa kamu dah boleh jawab yang ni kot ni. Saya rasa boleh ni. Alright, so ini adalah e kuasa x, y. So sekarang ni adalah kita nak cuba ringkaskan sahaja. Dan saya nampak kat sini saya boleh cancel e kuasa x tu. Okey, katalah saya kembang masuk. Ex tambah ex tolak ex tambah c. Ini tak boleh cancel kan? Okey, so tinggal ex plus c. Ini adalah exy. So sekarang ni adalah kita nak jadikan y sebagai subjek. So kita bahagikan je lah. So x bahagikan dengan ex tambah c over ex. So at the end kita akan dapat y equal to, ini boleh cancel, kita akan dapat x tambah c ex. Okay, done. So inilah dia jawapannya. X tambah c e kuasa x. Alright, selesai. Okey, perlu tak tukarkan ini kepada constant baru? Tak boleh tukar. Kenapa? Ni ada pengubah x kat situ. Ni ada pengubah x. Kalau tak ada pengubah kat situ tak apa. Ada variable kat situ x. Ni tak boleh tukar kepada constant baru. Biarkan macam itu sahaja. Okey? Boleh tak nak kat atas kosong negatif? Tak perlulah. Itu pun dah cantik. Okey, itu adalah example A. Kita pergi kepada example B. Okey? So secara umumnya, okey, saya ulang balik. Step yang pertama, dalam bentuk yang kita nak, bentuk standard tu, dan you cari dia punya integrating factor, itu adalah step yang pertama. Okey, second step, you darabkan semua dengan integrating factor, kemudian tulis dalam bentuk yang ini. Ini adalah step yang pertama, integrating factor. Okey, step yang kedua darabkan. Step yang ketiga sepatutnya adalah jadikan dalam bentuk yang ini, ddx itu. Kemudian step yang keempat, integratekan. Okey, step yang kelima, sepatutnya begitulah. Kita selesaikan dia punya integration dan sampai dapat jawapan. Okey, tapi kalau ikut notes, yang ini dah jadi step yang ini step yang ketiga kan. Kita integratekan dia punya itu. Okey, kita tengok example yang lain pula, example B.
Okay, example B, dy dx plus y over x equal to x cube. Okay, sekarang ni saya nak tanya, bentuk tu dah ada belum? Boleh tak kita buat separable? Ada dua soalan sekarang ni. Boleh tak kita buat separable? Saya nampak saya tak boleh. Sebab ada tiga benda dekat sini. Macam mana kita nak pisahkan y dengan x tu? Tak boleh. Okay. So memang kita terpaksa pergi kepada metod yang kedua menggunakan integrating factor. So bila kita nak gunakan integrating factor, okay, bentuk ni dah ada belum? Dy dx tambah pxy equal to qx. Ya, dah ada. Qx x kuasa 3. Px, inilah px. Px kita adalah 1 over x. Y dah ada kat situ, single y. So ini dah ada dalam bentuk yang kita nak. Okay, so px kita adalah 1 over x. Qx kita merupakan x kuasa 3. Okay, saya harap you boleh follow. Alright. Next, step yang pertama, tadi saya sebut kita buat apa? Cari integrating factor. Cari IF, integrating factor. Iaitu formula dia Vx exponent integrate 1 over x. 1 over x dx. Okay, so kita dah tahulah kan, nak integrate 1 over x akan dapat ln x. Ln boleh cancel, dapat x je. Semudah itu. Alright, itu step yang pertama. Step yang kedua, okay, step yang kedua, apa kita buat? IF itu, kita darab dengan semua sekali arti kita tempat, kita kena darab. X, dy dx, plus, x darab dengan y over x, apa? Tulis dulu. Biasanya tu, nak dapatkan markah dulu. Okay, x kuasa 3. Jangan terus darab, kita buat betul dulu, bagi dapat markah dulu. Okay, sebelum kita ringkaskan. Dy dx plus y equal to x kuasa 4. Okay, yang ini, okay, yang bahagian ini macam mana kita nak dapat dalam bentuk seterusnya? Bentuk d dx, ingat balik, if darabkan dengan y. Sulam balik if darabkan dengan y. Jangan pening-peninglah fikir apa u, apa v, ni dapat benda ni, tak payah pening kepala fikir. Okay, take it easy. Apa tu je? Integrating factor darabkan dengan y. Okay, alright. Kalau sini y lah, ada setengah formula ubah, dia sengaja terbalikkan. Kena follow formula ubah yang dia bagi. Alright, so equal to x kuasa 4. Okay, sampai situ sampai situ. Alright, so next step. Okay, step yang ketiga. Step yang ketiga adalah apa yang kita akan buat? Kita akan integrate both side. Kita salin dulu. Salin. Okay, apa kita tambah? Tambah simbol integrate, tambah dx. Tambah simbol integrate, tambah dx. Kiri, kanan. Ini step yang ketiga. Integrate both side with respect to x. Okay, so hasil dia yang sebelah kiri, tak ada masalah lah. Kita integrate benda yang kita differentiate. Dapat benda yang sama lah kan, xy. Dan ini x power 5 over 5 plus c. Okay, sampai situ. Dan seterusnya, jadikan y sebagai subjek untuk kita dapat dia punya general solution. Kita bahagikan dengan x. Okay, sebagikan dengan x, ni akan dapat x power 4 over 5 plus c over x. C over x ni jangan tukar jadi constant baru sebab bawah tu x, bukannya nombor. Kalau dia nombor, boleh tukar constant baru. Alright, so sampai sini dah siap. Okay, sampai sini dah siap, iaitu particular solution. General solution. Ini adalah general. Kalau particular, kita tahu dia punya nilai x, nilai y, kita kena ganti. Alright, itu adalah example B. Saya lajak lagi, example C. Okay, example C, apa soalan dia? X tambah y, x plus y, dy dx plus y equal to x plus 1 power 3. Given that, okay, y equal to 4 when
X equal to 1. Okay. Ada soalan-soalan yang boleh guna integral factor, ada juga boleh pakai separable, kerana dua-dua tu boleh pakai dalam satu soalan yang sama. Boleh. Tapi ada setengah soalan exam bagus, dia bagi tahu kena pakai metode apa, so dia guna sahaja. Alright. So untuk soalan C ini, dia ada bagi boundary. So kita akan cuba sampai dapat particular solution. Yang itu yang kita akan cuba. Alright. So step yang pertama. Dah ada bentuk belum? Belum. Kenapa? Depan dy dx ini salah ni bukan x tambah y, x tambah 1, sorry x tambah 1. X tambah 1 dy dx plus y. Okey. Depan dy dx tu ada ungkapan dekat situ x plus 1. So belum lagi dalam bentuk standard. Bentuk standard depan tu tak ada apa-apa. Okey. So tukar dulu dalam bentuk standard, kita bahagikan divide by 1 x plus 1. Divide by ataupun multiply by 1 over x plus 1. Boleh juga. So ini akan jadi dy dx plus 1 over x plus 1 y equal to divide by x plus 1 akan dapat x plus 1 square. Boleh kot? Saya dah ringkaskan siap-siap. Saya boleh nampak tu. Okey. So sekarang ni ini kita punya px. Ini kita punya qx. Saya juga nampak dia punya flow itu. Okey, step yang pertama kita nak cari dia punya integrating factor. So dia apa? Vx exponent, mesti exponent itu formula 1 over x plus 1 dx. Alright, so kita integrate, kita akan dapat exponent ln x plus 1. Sebab 1 over tu, bawah tu dia punca dapat atas, so ln yang bawah lah. So yang ini boleh diringkaskan, ln boleh cancel, dapat sahaja x tambah 1 je. Okey, x plus 1, tak ada bracket pun tak apa. Okey, step yang kedua. Apa step yang kedua? Ingat ni, step yang kedua, darabkan if dengan semua sekali. So darabkan balik x plus 1 dy dx tambah x plus 1 darabkan dengan y over x plus 1. Tak perlu ringkas lagi, darab dulu. X plus 1 darabkan dengan x plus 1 square. Okay, tak perlu ringkas apa. Nak tunjukkan bahawa kita faham metod dia ni. Alright. So barulah kita selesaikan. Kita boleh ringkaskan. Kalau nak ringkaskanlah. So ni akan jadi apa ni? Ni akan jadi x plus 1 dy dx plus y equal to x plus 1 kuasa 3. Okey. Dan yang ini tulis dalam bentuk d dx. Okey. D over dx sama dengan apa? If dia apa? X plus 1 darabkan dengan y. Okey, nampak tak ni? Macam mana saya dapat ni? Ramai sudah bertanya, macam dapat benda ni? Seperti yang saya cakap lah, ini adalah integrating factor, ini adalah y. Y tu apa? Tengok kepada soalan lah, soalan itu memang y kan? Kita dah buat bentuk y tu, so y lah kat situ. Okey? Alright, next, step yang ketiga. Step yang ketiga adalah salin balik semua sekali. Okey, x plus 1 power 3, kita hanya tambah apa? Yes, tambah ini saja, cacing dengan dx. Okey, so hasil dia yang ini dapat balik dengan sama lah, iaitu x plus 1 y. Yang sebelah kanan macam mana nak integrate? Nak pakai teknik mana? Yang ini nampak dalam dia linear. Kalau dalam linear kita ada formula untuk itu. Okey. So apa formula dia? Ulang linear itu, kuasa plus 1 kita akan dapat 4 divide kan. Okey, yang dalam tu kita differentiate akan dapat 1 tambah c. Okey, ini ada formula dia khas untuk linear sahaja. So selesaikan lagi, ringkaskan lagi. So 1 over 4 x plus 1 power 4 plus c. So x plus 1 okay, time y. Y tu nak tak ke depan pun boleh, tak ada masalah.
Alright. So apa dia punya general solution dia? Jadikan y sebagai subjek. Dia akan jadi 1 over 4. Okay, divide kan, dia akan dapat x plus 1 power 3 lah. Sebab kita bahagi kan. Plus c over x plus 1. Okay. So dah dapatlah dia punya general solution. Okay, seterusnya kita tahu dia punya boundary value dia. So when x equal to 1 kan, x equal to 1, y equal to 4. Betul y equal to 4, x equal to 1. So you gantilah kat sini, dia akan dapat 4 equal to 1 over 4, x plus 1 power 3, x tu ganti 1, sorry, 1 plus c over 1 plus 1. Okay, sekarang kita cuba selesaikan. Dapat C berapa? Guna kalkulator. Ini 2 kuasa 3. 8 bagi 4, 2. 4 tolak 2, 2. 2 darat 2, 4. Dah, ni saya conggak je. Syarat betul C sama dengan 4. Okay, so dia punya particular solution sekarang dah jadi particular. Tadi general. Ini adalah particular solution. Dan ini general solution. Okay, so the solution adalah y equal to 1 over 4 x plus 1 power 3 plus 4 over x plus 1. Okay, done. Boleh faham ada tambahan sikit kat bahagian ini sahaja. Bahagian tu dia punya tambahan dia. Okay, so saya rasa ini pun ada dalam nota you sebab selagi nota you complete kan. Alright, so selesai. Harap kamu faham dia punya flow dia. Okay, kita pergi kepada next example D. Okay. Example D adalah negatif. Ini dia bagi nilai tak? Dia bagi nilai juga. Dia bagi negatif 1 over 2 dy dx plus y equal to e to the power of 4x. Okay, given that y equal to negative 2 when x equal to 0. Okay, yang ini panjang tak? Saya rasa tak panjang lah pendek je. Okay, kita cuba buat. Okay, bentuk separable boleh tak? Memang tak boleh ni, saya tak nampak boleh buat separable. Okay, so apa yang saya buat adalah untuk first step, saya darabkan dengan negatif 2. Semua saya darabkan dengan negatif 2. So, saya akan dapat dy dx equal to negatif 2y sama dengan negatif 2 e4x. So, itu first step yang saya akan buat. Ini adalah dalam bentuk standard dia. Dalam bentuk standard untuk menggunakan metode integrating factor. Okay, so kita punya px apa kat sini? Ini kita punya px. Negatif tu kena ambil sebab bentuk standard tambah. So inilah px kita. Dan semua ni adalah qx lah. Nampak tak? Dalam qx tidak ada pemberi ubah y. Y ada satu je kat situ. Okay, so integrating factor Vx sama dengan eksponen integrate negatif 2 lah Vx. Betul Okay, so ini akan dapat eksponen negatif negatif 2 integrate dapat negatif 2x lah. Okay, eksponen negatif 2x. Macam suka kita tengok dulu. Okay, itu step yang pertama. Step yang kedua, darabkan itu dengan semua sekali. So, negatif 1 over 2. Sorry, ini dah tak ada. Dekat sini. Dekat sini kita darabkan. So, E negatif 2x, dy dx, negatif 2y, darabkan dengan E negatif 2x, sama dengan negatif 2 E4x. Okay, darabkan dengan E negatif 2x. Darab ke depan boleh, belakang boleh, tak ada masalah. Okay, itu yang kita akan dapatlah dia punya jawapan dia. Okay, so yang ini apa akan jadi? Tulis balik d dx. Okay, d dx. Apa dia d dx? Integrating factor darab y. Hafal ni? Integrating factor darab y. So kalau ini dua benda ni kalau kamu buat balik apa ni product rule nak dapat balik ke atas tu. Okay.
So ini adalah sama dengan, yang ni boleh ringkaskan, negatif 2, E dengan E base dia sama, jadi power boleh tambah. So dia akan dapat nanti part X tolak 2X, dia akan dapat E power 2X sahaja kan. Alright, so step yang ketiga. Step yang ketiga, kita akan buat integration. Okay, so d dx, e 2xy, salin dulu salin dulu. Kita tambah apa? Tambah integration dengan dx. Tambah integration dengan dx. Itu yang kita tambah. Nampak beza dia? So yang sebelah kanan senang je, ambil yang dalam ni je. Sebab integrate benda yang kita nak differentiatekan. Apa benda sama lah. E 2x, y. Okey, so yang ini macam mana? Kita boleh letakkan nanti 2 kat luar, integratekan E 2x dx. Okey, nanti 2, integratekan yang ini, kita dapat apa? Ulang. Okey, over, tulis atas, letakkan kat bawah. Tambah C. So, 2 ni kita boleh cancel kan? 2 ni kita boleh cancel. Okey, so kita akan dapat nanti jawapannya hanyalah negatif E 2X tambah C. Ini adalah E negatif 2Y. Sorry, E negatif 2XY. Okay. So seterusnya nak jadikan Y sebagai subjek. So Y adalah sama dengan, bahagikanlah dengan E kuasa negatif 2X tu. So ini E 2X. Okay, bahagikan dengan E negatif 2X tambah C over E negatif 2X. So bahagikan macam ni. Ini base dia sama. So 2X tolak 2X. So 4X lah. Sebab dia nak yang kat atas dia akan jadi positif kan. Ditambahkan lah. So tambah C, ini kuasa negatif nak kat atas cantik sikit. Okay, so itu kamu punya Y. Y adalah negatif E kuasa 4X tambah C E kuasa 2X. Okey, dah habis sampai dah dapat. Ini sebagai general solution. Next, kita nak cari particular solution. So, when X equal to 0, Y equal to, negatif 2 tadi? Negatif 2. Okay, so kita gantikanlah. So, negatif 2 equal to negatif E power 4 times 0, 0. Plus C, E power 2 times 0 is 0. E power 0 is 1. E power 0 is 1. So, nak akan dapat negatif 1 tambah C. So, dapat C sama dengan negatif 1. Okay. So, masuk baliklah. Therefore, particular solution adalah Y equal to negatif E 4X minus C, C to 1. Sorry. Negatif E 2X. Alright, done. Okay, dah selesai. Itulah dia jawapan bagi particular solution. Alright, done. Okay, so ada lagi 2 lagi example. Saya nak teruskan je, habiskan malam ni juga. Semua sekali. Siapa dah penat tak apa, boleh belajar sendiri. Alright, so kalau tengok dari segi online masih lagi kekal Hafizul Al-Ghadu, yang lain tu tak tahu di mana, syahid dah rasanya. Okey, kita pergi ke example E. Example E ni tak ada nilai tu kan, dia cuma nak dia tak ada bagi boundary. Maksudnya dia sampai tu saja. So dy dx saya ajar jugalah supaya kita mahir. 3y over x sama dengan x kuasa 3. Yang ni mudah sikit sebenarnya. Okey, mudah saja. Alright, so macam mana nak selesaikan ni? Dalam nota saya tak bagi jawapan asal ni. Dua kena salin. Okey, so bentuk umum dah ada belum? Dah ada. Yang ini merupakan px. Dan semua ni merupakan qx. Okey, dan soalan ni memang tak boleh buat separable pun, memang tak nampak boleh ubah. Okey, boleh separatekan dia. So dah ada kat situ. So kita akan buat integrating factor. So step 1, Vx kita adalah eksponen integrate negatif. Ambil negatif jangan ramai yang terlupa kat situ sebab formula dia tambah bukan ditolak. Okey, so negatif tu kena ambil. Alright, so ni akan dapat apa? Ni akan dapat
eksponen negatif 3 ln X. Betul ni? Sebab ini adalah setara dengan eksponen negatif 3 tak kat luar 1 over X dx kan. So negatif 3 ln X lah. Okey, negatif 3 ni boleh naikkan dekat atas. So ini adalah setara dengan eksponen ln X kuasa negatif 3. So E ln tu boleh cancel, dapat saja X kuasa negatif 3. Okey, X kuasa negatif 3. Dapat ini sahaja. Nak buat 1 over pun boleh, tak ada masalah. So sekarang ni general solution, step yang kedua, darabkan semua sekali dengan dia punya faktor tu. So X kuasa negatif 3 dy dx minus X power negatif 3 darabkan dengan negatif 3 over XY. Okay, equal to negatif X power negatif 3 X kuasa 3. Okay, nampak macam susah tapi senang rupanya. Alright, so yang ini tak perlulah nak ringkaskan apa-apa, boleh terus lompat sahaja. So terus dapat d dx. Apa dia d dx? Integrating factor darabkan dengan y. Ingat integrating factor darab y. Janganlah pening-pening nak fikir, macam mana ni dapat ni? Tak payah pening-pening, ambil je terus macam itu. So ini adalah X kuasa negatif 3 tambah 3 dapat 0. Ataupun ringkaskan dapat 1 lah. X kuasa 0, 1 lah kan? Okay, next step. Step yang ketiga. Step yang ketiga, salin balik. Step ni kena tunjuk ni. Wajib tunjuk. Dalam nota saya skip. Entah kenapa saya lupa. So yang ini letak simbol integrate dekat dx. Letak simbol integrate dekat dx. Okay, step yang sangat penting. So yang ini hasil dia apa? X negatif 3 y sama dengan x tambah c. Betul integrate y dapat x. Alright. So kita cuba ringkaskan lagi. So y sama dengan x over x kuasa negatif 3 plus c over x kuasa negatif 3. So yang ini 1 tolak 3 bermaksud x kuasa 4 lah. Tambah c, naikkan kuasa ke atas, x kuasa 3. Okey, dan sebab boundary value kita tak tahu, nilai x, y tak tahu, tak boleh nak dapatkan sampai particular solution lah. Kita hanya cuma dapat sampai kita dapat sampai general solution je. Okay, so saya kecilkan kat sini. Kenapa? Mungkin you all nak screenshot, silakan. Jawapan dalam note tak ada. Okay, last example sebelum kita stop. Okay, F. Okay, example F. Ini trigo ni. Dy dx plus y tangent x equal to 2 sin x. Saya suka trigo ni. Mencabar sikit. Okay. So, bentuk dia nampak kan? Sebelah y ni apa? dx. Sebab ini dah depan dy dx dah satu. Bentuk tu kita dah ada dah. Ingat balik bentuk. Bentuk kita apa? Dy dx tambah px y sama dengan qx kan. So semua ni adalah qx. Px kita adalah tangent x. Okay, so kita pergi pada step yang pertama. Step pertama adalah integrating factor. Nampak cara saya tulis ni? Eksponen integrate tangent x dx. Okay, masalah pula nak integrate tangent kan. Okay, don't worry. Satu-satu. Ini adalah eksponen tangent tukar kepada sin x over cos x dx. Boleh Okay. So nak integrate yang ini kita boleh gunakan ln sebab cos differentiate dapat negatif sin kan. So kita hanya perlu tambah kat sini negatif saja. Okey, sekejap saya tunjukkan. Tambah negatif je depan ni. Tambah negatif kat luar. Ini teknik kita. Tambahkan negatif dekat depan kat luar. Kenapa saya perlu tambah negatif dekat bahagian ini? Kerana differentiate cos x dapat kat atas negatif sin. So ini adalah ln cos x. Okey? E dengan ln boleh cancel tak? Tak boleh. Sebab negatif ada ke depan.
So negatif tu naikkan dekat kuasa cos X tu. Ni akan dapat E ln, ni saya slow sikit ni, sebab ni susah, susah nak faham. Okay, ln naikkan kuasa ke atas dan letak bracket pada cos tu. Sebab kalau tak ada bracket, itu kuasa untuk X. Bukan untuk cos. Ni kuasa tu untuk cos. Okay, sekarang kita boleh cancel. Dia akan jadi cos X kuasa negatif 1. Ataupun 1 over cos X. Yang mudah. Ini merupakan you punya integrating factor. Step yang pertama. Okey, sebelah kanan untuk step yang kedua. Apa step yang kedua? Integrating factor, darabkanlah semua sekali kan. So balik semula kepada soalan tadi. So 1 over cos X multiply by dy dx plus 1 over cos X times y tangent X, dan put bracket je, equal to 2 sin X darabkan dengan 1 over cos X. Okay? Itu yang kita akan terhasil lah. So yang ini jangan duk pening-pening kepala. Ini kita boleh tulis sebagai hasil differentiation of apa integrating factor 1 over, lepas tu tambah y darabkan dengan y, multiply by y. Ingat balik if times y. Yang ini biarkan saja, 2 sin X over cos X. Tak perlulah tukar pada tangent, tak perlu. Okay, nanti senang kita nak integrate. So next step, step yang ketiga. Buat apa? Kita copy dulu. Okay, 1 over cos X times y sama dengan 2 sin X over cos X. Kita tambah apa? Simbol integrate dengan dx. Simbol integrate dengan dx. Ya. Boleh tanya. D dx 1 per cos X dot y tu, yang sebelah darab atas tu, yang E dot y tu kan? Ya. Kita tak tulis tan X tu sekali X yang mana? Tak, kita punya IF apa? Ini punya IF. Yang setulis. Ini adalah IF. Yang y. Y ni Y lah. Tak tulis tan X tu sekali sih. Mana ada X? Tan X tak payah tulis sekali. Tak payah. Sebab tu saya kata. Sebab tu benda ni semua ni datangnya adalah daripada sini. Hasil differentiation ini dapat yang atas tu. Kalau you boleh cuba akan dapat atas tu. Tak ada memang formula macam tu. Ingat dia, formula AF darabkan dengan Y. Kalau tengok balik kat soalan example sebelum ni kan, kita tak ambil kan, pasang tak kat sini. Ini pun sama. Kita ambil IF, kita ambil Y je. Nampak tak? Kita tak ambil ni ketiga tu. Pasal benda yang sama. Bukan kita ambil benda ni. Benda ni adalah sebenarnya adalah U darab V sebenarnya. Itu konsep tu kamu kena faham. Jadi macam mana sini ke sini. Okey, tak apa, saya ceritakan. Mungkin ramai yang sangkut. Bukan tengok dekat sini tau. Bukan tengok yang saya suka hijau tu. Sebenarnya adalah benda ni adalah sebenarnya semuanya ini adalah UV. Kalau kita buat product rule dapat semua ni yang saya loretkan tu. Itu maksud dia. Okey, itu kita kena faham. Tapi nak dapatkan bentuk tu senang saja cara kita ingat. Integrating factor darabkan dengan Y. Y tu mesti Y. Tak ada benda lain dah. Alright. Tak apa, bagus bertanya. Alright, so yang seterusnya ini adalah integrate bagi hasil differentiation benda yang sama lah. Ambil balik lah yang dalam bracket tu. Cos X, Y. So, yang ini nampak tak differentiate cos dapat negative sign kan? So, apa yang saya boleh buat dekat sini, saya memerlukan, dua ni saya perlu keluarkan sin X over cos X dx. Dan saya perlu letak negatif dekat depan. Boleh letak depan negatif, luar pun saya letak negatif. Betul tak? Kenapa saya betul letak negatif? Sebab differentiate yang bawah mesti dapat yang atas. Differentiate bawah cos X dapat negative sign kan? So saya boleh guna formula ln yang bawah. Kan? Saya akan dapat negatif 2 ln cos X dx. Plus C lah. Okey, salah tulis ni, plus C. Dah siap dah. Negatif 2 ln cos X. Ni nak tak bracket pun boleh, tak letak pun tak apa.
Alright, so dah dapatlah jawapan sampai situ. Jadikan y sebagai subjek je lah. So y equal to -2 darabkan dengan cos y. Cos y kan cos x? Sorry, cos y ni. Cos x, bukan cos y. Darabkan dengan cos x. Okay, bracket pun boleh cantik lah. Ln cos x tambah c cos x. Okay, nak tak bracket pun tak apa. Dah siap. Sampai situ je jawapan dia. -2 cos x ln cos x. Ini nak tak bracket pun tak apa. Lebih nampak kemas. Alright, itu sahaja kuliah malam ni. Alright, so saya harap you cuba fahamkan, saya kecilkan, mungkin ada yang nak screenshot bahagian ini. Okay, alright, dah complete dah tu. So dekat page yang seterusnya tu, page yang ke-8 dalam note you all, ada 5 exercise, please try. Mesti cuba. Saya menyangkakan UPS memang akan ada lah, yang kuliah malam ni memang akan ada soalannya. Memang akan ada soalan, satu soalan untuk soalan UPS.